Okey, boleh tak bagi sikit reaction pasal pelancongan yang dipromosikan oleh satu channel ni bukan di Palestin. Palestin dah confirm lah masuk dalam dia punya trip perjalanan. Tapi ni sampai ke Tel Aviv, Yafa. Jadi apa pandangan? Boleh tak bagi reaction sikit? So ada satu channel YouTube tempatan nama dia Ray TV. Dia ada satu syarikat pelancongan Ray Cation yang mempromosikan pelancongan ke Baitul Maqdis termasuk juga sampai ke Tel Aviv, Israel lah. Saya peribadi tak ada masalah dengan tak ada masalah peribadi dengan Ray TV. Tapi saya tak setuju dengan tindakan mereka mempromosikan ziarah ke Masjid Al-Aqsa dan apalagi ke Tel Aviv di Israel lah. So saya tak bersetujulah dalam aspek yang tu. Yang lain tu dia nak buat tak ada masalah lah bagi saya. Kita mungkin di sana ada khilaf, dia sudah ada yang ulama mengharuskan, ada yang mengharamkan. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengharamkan. حكم شد الرحال إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى في ظل الاحتلال الإسرائيلي. لا أحل لهم أن يدخلوا يعني تحت سلطان الاحتلال. من التقي آلاف من الناس رايحين السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم عشان ياخدوا منها تأشيرة. ده مقاومة. هذا تطبيع. Apatah lagi negara kita di Malaysia ni tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. So bagi saya tak sepatutnya seorang rakyat Malaysia pergi ke Israel lah. Bahkan di pasport kita kan tulis sah di mana-mana kecuali Israel. So bagi saya dia bertentangan dengan undang-undang negara lah. Tapi dalam video yang mereka viralkan, mereka ada sebut, mereka kata tujuan mereka ke Israel ni bukan sebab nak normalisasikan hubungan antara Malaysia dengan Israel lah, tapi sebab nak belajar bagaimana Israel jadi negara yang hebat. Sebab itu hari ini kami bawakan semua untuk melihat Tel Aviv bukan atas dasar menormalisasikan kerajaan Israel, tetapi untuk kita melihat kembali di mana silap kita dahulu untuk kita ambil pelajaran bagi generasi ke hadapan. Itu dikatakan sebab alasan yang mereka berikan lah. Tapi saya lihat dalam video tu banyaklah kesalahan fakta yang mana saya kira melahirkan satu kesimpulan yang salah dan pengajaran yang salah. So saya nak bidas sekurang-kurangnya 3 kesalahan tersebut. Yang pertama adalah mereka kata Palestin ni dia dijajah Israel sebab Sharif Hussein adalah Amir Mekah dan Madinah pada zaman sebelum Perang Dunia yang pertama telah menggadaikan Palestin kepada British, yang mana sebab tu British serahkan kepada Zionis lah. Dalam arti kata dia gadaikan Palestin untuk dia jadi Raja Arab. Sebab dalam Perang Dunia Pertama Arab ada membantu British lah untuk menewaskan Empayar Osmaniyah. Disebabkan itu sebagai ganjarannya dia akan dapat nanti sebagai khalifah lah, dikatakan dijanjikan dia jadi khalifah umat Islam. Dalam proses tersebut dia katakan Sharif Hussein ni gadaikan Palestin kepada British. Rakusan Sharif Hussein yang ditipu oleh British dengan gula-gula untuk menjadi Raja Hijaz, yang mana hari ini ialah Arab Saudi. Dengan tukarannya ialah menjadikan Palestin diberikan mandat sepenuhnya kepada British. Dengan persetujuan itu, British bantu Sharif Hussein untuk memerdekakan Hijaz dari Uthmaniyah. Jadi itu sebenarnya satu tuduhan yang saya rasa tuduhan yang jahat lah. Tak bersetuju dengan tindakan dia menyokong British lawan dengan Uthmaniyah. Kita ada tak bersetuju dengan Sharif Hussein, tapi tak perlulah kita tambah fakta yang tak ada dalam sejarah yang mengatakan bahawa jual Palestin kepada British. Itu satu fakta yang salah. Bahkan ada bantahan sebenarnya daripada Sharif Hussein melalui anaknya Raja Faisal, Raja Abdullah yang tak bersetuju dengan tindakan British ambil alih Palestin dan mengisytihadkan Balfour lah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mereka kata Zionis berjaya kuasai Palestin sebab ada masalah rasuah di kalangan pemimpin Arab dan Uthmaniyah ketika itu. Words, Arab words. Corruption. Yang mana menguasai Palestin, menguasai kawasan Arab, ada banyak masalah rasuah. So dalam video tu dia punya tour guide dia selalu sebut orang Arab ni pandai cakap waktu guna corruption. So dia sebut banyak kali lah. Mungkin sebab dia marah sangat dengan orang Arab. No, God, please no. Negara Islam yang mana hari ini tidak sangat membantu Palestin. Semua macam ada frust lah kat situ. Tapi sebenarnya kalau ikutkan, kita tak boleh nak kata itu sebagai sebab utama. Sebab utamanya sebenarnya adalah sebab ada satu kuasa lain datang ke Palestin, gunakan pengaruh kuasa besar dunia, rampas tanah dia dan buat perkara yang mana sampai mereka berjaya rampas lah. We are proud of the role that we played in the creation of the State of Israel. Bukan sekat guna kuasa politik, tapi kuasa tentera. Kita tengok dalam sejarah ada banyak kumpulan-kumpulan militan Zionis yang mana diberikan kelengkapan senjata sampai akhirnya mereka berjaya menghalau keluaran Palestin, mencetuskan peperangan dan berjaya rampas melalui kuasa ketenteraan. Itu sebab Palestin dijajah.
sebab kuasa ketenteraan. Of course rasuah tu mungkin satu benda yang jadi penyumbang, tapi itu bukan sebab utama. Sebab utama adalah sebab ada kuasa penjajah seperti Zionis yang merampas melalui kuasa ketenteraan. Yang ketiga lah disebut tentang, ini satu propaganda yang sangat mengecewakan saya dan sangat menyedihkan saya lah. Dia kata berjaya jajah Palestin sebab rakyat Palestin sendiri yang lalai. Orang Yahudi mengumpulkan kekuatan selama puluhan tahun. Mereka bekerja malam dan siang dengan segala kerajinan dan kebijaksanaan melalui program seperti kibbutz dan moshave. Sehingga pada ketika itu ekonomi Palestin dipacu oleh mereka. Ketika itu pula orang Arab sedang sangat selesa tanpa menyedari. Yahudi ada agenda yang tersembunyi yang akhirnya membawa kepada peristiwa Exodus Palestin. Ini satu benda yang saya rasa sangat salah dari sudut sejarah lah. Dalam sejarah kita melihat bahagian rakyat Palestin, dia once dia tahu ada deklarasi Balfour, dia dah bantah dah. Dah ada bantahan sejak awal lagi terhadap deklarasi Balfour. Bila British ada dapat mandat daripada Liga Bangsa-Bangsa untuk buat pemerintahan mandat di Palestin, mereka dah start buat satu kongres untuk tuntut kemerdekaan daripada Palestin. Macam negara kita lah, kita bertuntut kemerdekaan daripada British, mereka buat benda yang sama, bahkan lebih awal daripada kita. So mereka ni tuntut kemerdekaan sampai pergi London minta dengan apa, Winston Churchill yang perintah British untuk tuntut kemerdekaan. Tapi tak diberikan oleh British lah, sebab British dah janji dengan Zionis kan, dah ada pakatan dia. Mereka buat macam-macam, ada buat kongres, buat bantahan, demonstrasi, bahkan ada berlaku intifada juga. Itu yang awal lah, dipanggil kebangkitan Burak, intifada Burak ketika itu tahun 1929 terhadap tindakan Zionis nak rampas tembok barat ataupun Wailing Wall daripada tembok Burak daripada rakyat Palestin lah ketika itu. So in fact selepas itu bila British tertekan dengan bantahan ini, mereka keluarkan banyak kertas-kertas polisi lah, panggil white paper. Keluarkan white paper 1930, 1939 untuk menenangkan kemarahan rakyat Palestin. Dan bahkan sebenarnya ada satu kebangkitan besar yang bermula awalnya disebabkan perjuangan jihad oleh Sheikh Izzuddin Al-Qassam. So Izzuddin Al-Qassam ni, dia telah disebabkan penjajahan yang berlaku, dia dah naikkan semangat jihad di kalangan rakyat Palestin, pemuda Palestin untuk lawan. Sudah ada jihad, sudah ada tindakan politik, dah ada tindakan popular rakyat buat bantahan, dah ada peperangan juga yang dilancarkan oleh rakyat Palestin. So itu fakta yang sebenar. Rakyat Palestin dia tak pernah lalai, dia berterusan. Cuma kekurangan rakyat Palestin ni, dia tak ada backing kuasa besar tu je. Zionis ada British, rakyat Palestin tak ada siapa-siapa kat belakang ni. Bukan US ke Rusia ke siapa-siapa yang sokong dia, tak ada. Itu sahaja yang menyebabkan rakyat Palestin ni tak menang melawan Zionis. Bukan sebab dia lalai. So jangan kata rakyat Palestin lalai. Bahkan ulama-ulama zaman tu, Syekh Izzuddin Al-Qassam dia buat gerakan jihad kan. Ulama-ulama lain berkeluarkan fatwa haramkan jual tanah kepada Zionis, fatwa untuk boykot Zionis punya company dan sebagainya. So jangan sekali-kali kata rakyat Palestin lalai dalam perkara ini. Bahkan sampai hari ini rakyat Palestin masih lagi meneruskan perjuangan mereka walaupun mereka berdepan dengan satu kuasa yang sangat mendapat sokongan besar daripada kuasa besar lah. So mereka tak pernah rasa putus asa pun. Kita je mungkin rasa macam, tak tahulah kita sebanyak-banyak kita punya sumbangan kepada membebaskan Palestin lah. Kita yang mungkin rasa macam banyak sangat nak lawan Zionis macam besar sangat kan. Macam semua benda Zionis kuat, semua Zionis hebat. So macam mana kita nak lawan dia? So kita just tunggu je lah Imam Mahdi datang. What? So banyaknya kita yang putus asa, bukan mereka yang putus asa dan bukan mereka yang lalai lah. So dalam video ni saya secara general saya lihat bahawa kebanyakannya adalah nampak sangatlah ada propaganda Zionis tu berjaya lah, menunjukkan bahawa mereka ni nampak hebat. So orang obses dengan dia, nampak macam kita tak mampulah nak lawan Zionis. Tapi sebenarnya dia tak begitulah. Saya kecewa lah bila video ni nampak macam promo sangat Israel ni negara yang hebat, negara je bersih, tak bertamadun dan kemas, tersusun dan sistematik. Yang cantik, benda lama Jafar. Bersih, cantik, juga sangat sistematik dan kurang vandalism. sangat cantik. Oh my god. Yang bersih, Pak Bersih ni memang paling banyak disebut lah dalam video dia. Bersih, canggih, sistematik, macam-macam lah. Naik bas pun rasa dia naik bas ni pun rasa macam hebatnya bas ni kan. Pergi tempat tandas bersih, cantiknya tandas ni. Pergi masjid tengok, masjid terpelihara kan. Sedangkan hakikat sebenarnya masjid-masjid dekat, contoh dia pergi Yafa kan, dia pergi Tel Aviv, dia tengok masjid cantik. Cantiknya masjid ni terpelihara, macam Zionis ni meraihkan kebebasan beragama. Tapi sebenarnya hakikat sebenarnya kenapa Zionis pelihara tempat-tempat ni, tempat-tempat sejarah Islam ni, sebab duit, sebab pelancongan. Di Israel ni dia punya pelancongan di antara industri yang paling menguntungkan mereka. Bayangkan mereka tahun 2019 sebelum Covid lah, mereka mencatatkan keuntungan mencecah 7.2 bilion USD ataupun 30 bilion untuk pelancongan. Tahun 2018 mereka dapat catatkan jumlah pelancong Islam
pengikut Islam 72,000. 55,000 datang daripada negara Islam yang tak ada hubungan diplomatik dengan Israel. Termasuk 14,000 daripada Malaysia. So kita ni ada sebahagian kita yang antara yang menyumbang kepada ekonomi pelancongan lah di Israel. Itu satu fakta yang mana. Sebab tu dia pelihara tempat-tempat sejarah ni. Bahkan sebenarnya dalam video tu kalau saya lihat nak banggakan, dia pergi dua masjid yang bekas tinggalan Turki lah, zaman Turki Osmaniyah menguasai Palestin. Mereka buat banyak masjid. Dua masjid yang mereka ziarah, Masjid Hassan Bek dengan Masjid Mahmudiyah di Tel Aviv. Dipujilah masjid tu cantik, terpelihara panggilan. Inilah dia Masjid Hassan Bek. Masjidnya cantik, bersih dan juga terpelihara. Tapi sebenarnya masjid tu terpelihara sebab apa? Sebab Turki yang pelihara masjid tu. Sebab Turki dia ada perjanjian, dia ada hubungan diplomatik dengan Israel. So antara benda yang dia tegaskan adalah supaya semua tinggalan sejarah Turki tu dia ada hak untuk pelihara. So dia dijadikanlah tempat tu macam diiktiraf oleh UNESCO dan sebagainya. So dia pelihara. So sebab tu kalau dalam video tu, lihat dalam waktu momen video tu ada nampak bendera Turki dekat masjid tu. So yang tu dia tak nampak. Yang dia nampak adalah macamlah nampaklah macamlah masjid tu terpelihara sebab kebaikan Zionis memelihara dan memberikan kebebasan agama terhadap rakyat Palestin kat sana. So benda tu sangat salah dari sudut fakta sebenarnya. Jadi sebenarnya saya bolehlah berlapan ada kalau nak katakan dia nak pergi Masjid Al-Aqsa sebabkan ada fatwa yang mengharuskan. Okay, fine. Tapi kalau nak pergi Tel Aviv, saya rasa itu sangat jauh lah daripada hakikat yang sebenar yang sepatutnya dia, yang niat sebenarnya lah. Of course dia kata dia berpandukan kepada satu fatwa yang dikeluarkan oleh Mufti Wilayah, mantan Mufti Wilayah Zulkifli Al-Bakri, katakan bahawa harus, tapi ada syarat-syarat dia. Dr. Zulkifli dia syaratkan, dia digariskan ada tujuh sebenarnya. Ada 7 syarat-syarat. Tapi kalau siapa membaca syarat-syarat ni, mereka akan mengatakan bahawa sebenarnya hampir 99% sebenarnya Dr. Zulkifli sebenarnya tak setuju sebenarnya dengan ziarah. Sebenarnya lah. Sebab dia letakkan syarat. Dan kebanyakan kumpulan dari Malaysia yang pergi ziarah Baitul Maqdis, dia tidak patuhi syarat ni. Syarat yang kelima sebut, boleh pergi ke sana, tapi pergi ke sana semata-mata untuk solat di Masjid Al-Aqsa seperti mana yang dinaskan dalam hadis, bukan ke tempat lain. So, maksudnya nak pergi boleh, tapi hanya untuk solat di Masjid Al-Aqsa je. Tapi dalam banyak syarikat-syarikat yang melancong ke Baitul Maqdis, dia bukan sekat solat dekat Masjid Al-Aqsa. Dia pergi Laut Mati, dia pergi Hebron, dia pergi macam-macam tempat lah dia pergi. Bahkan landing dekat Ben Gurion. Bahkan ada yang sanggup landing dekat lapangan terbang Ben Gurion di Israel. Bahkan syarat yang ke-6 ditegaskan sekali lagi, bukan ziarah untuk melancong ke tempat-tempat yang lain. So tempat lain tu memang bukan sekat dekat Hebron tak boleh, bukan sekat luar tak boleh, Tel Aviv lagi lah tak boleh. So maksudnya sebenarnya kalau mereka kata mereka berdasarkan fatwa tersebut, sangatlah mereka telah melanggar, jelas mereka telah melanggar fatwa tersebut dengan jauh lah, sebab pergi sampai ke Tel Aviv. So saya kira tindakan mereka sangat melampau lah, dan tak sepatutnya kita sokong, dan harapnya kita mengambil pendirian yang jelas untuk kita tidak sekali-kali menyokong negara Zionis, termasuklah kita pergi melancong ke sana.